KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecotan bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda. Dan untuk hari ini mata pelajarannya adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik di mana kami akan memberikan tumpuan kepada kertas 1. Jadi kepada mereka yang sedang menonton sekarang, anda bakal menduduk SPM kan? Jangan ke mana-mana, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana kami akan memberikan kepada anda tips dan juga teknik menjawab untuk anda mendapatkan skor A. So, setiap minit pun jangan terlepas dan jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok profil guru pada hari ini? Dan untuk hari ini bersama dengan kita adalah Cikgu Zaharatul daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai Cikgu, apa khabar? Ya, khabar baik. Okey, baik Cikgu. Hari ini kita akan fokus kepada apa Cikgu? Hari ini kita akan buat kertas 1 untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, kita akan mulakan untuk kertas 1 hari ini. Okey. Kita tengok sepintas lalu, ini adalah tajuk yang ada di dalam DSKP pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Yang mana modul tingkatan 4, kita ada modul tingkatan 4, ini adalah tajuk-tajuk. Ada 3 modul dalam tingkatan 4 dan ada 5 modul dalam tingkatan 5. Dan seterusnya, ini adalah standard kandungan. Maksudnya tajuk-tajuk yang ada di dalam modul ni tadi. Yang mana untuk tingkatan 4 kita ada dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik untuk modul yang pertama, modul yang kedua dan ini modul yang ketiga. Yang sebelum ni kita dah belajar sebelum ni dengan Cikgu Kamariah. Untuk yang tingkatan 5, kita ada tajuk-tajuk yang ada untuk sistem elektronik analog. Kemudian kita ada sistem elektronik digit dan pengamal boleh atau cara, itu PLC, dan kita ada projek akhir yang telah juga dikongsikan oleh cikgu-cikgu kita yang sebelum ni, Cikgu Muhammad, Cikgu Nas untuk sebelum ni. Dan kalau kita tengok untuk yang seterusnya untuk format kertas, sebenarnya kita ada kertas 1 dan kertas 2, Sean. Ya, Cikgu. Kita kertas 2 ni kita dah buat, budak dah habis dah buat menjawab untuk kertas 2 ni. Yang mana kertas 2 ni adalah projek akhir. Pelajar dia menulis laporan bertulis, folio dan sekali dengan pembentangan. Proses ini dah berlaku. Yang mana markah ni memang kita ambil adalah masih lagi 100% untuk pelajar. Cuma wajaran untuk pelajar 30% saja yang kita ambil. Jadi secara tak langsung pelajar dah ada markah pada dia, dah 30% kalau maksimum kerja khusus yang dibuat ni adalah terbaik. Dan untuk hari ini pelajar untuk hari ini untuk kertas 1 yang mana pelajar akan menjawab secara bertulis, kita ada masa 2,5 jam sahaja untuk menjawab soalan ini. Yang mana untuk soalan ni kita ada bahagian A 20 soalan, yang mana soalan tu adalah berbentuk subjektif, bukannya semua ABC yang boleh kita bulat-bulat ataupun cari sahaja. Markah untuk bahagian A ni kita ada 60 markah. 60 markah. Dan untuk bahagian B kita ada 4 soalan, yang mana 4 soalan, satu soalan ni akan membawa 15 markah. Jadi kalau ada 4 soalan kita ada 60 markah. So 60 markah ni semua sekali kita akan jumlahkan 120, tetapi kita ambil hanya 70% saja untuk wajaran markah untuk kertas 1 yang akan pelajar duduk pada 15 hari bulan ni. So bila kita campurkan dengan yang kertas 2 ni, pelajar akan dapat 100% untuk membolehkan dia skor A+. Ini adalah konstruk ataupun soalan yang dibuat untuk bahagian A dan bahagian B. Konstruk-konstruk yang ada sini, seperti untuk bahagian A ni, kita akan
konstruknya adalah terdiri daripada terminologi, fakta, convention, urutan, pengelasan, kriteria, metodologi, prinsip dan generalisasi. Walau bagaimanapun, kita tak perlu, pelajar calon tak perlu nak hafal pun benda ni. Tak perlu. Cumanya untuk bahagian A ni, bahagian A, kita akan soalan tu adalah jenis beri. Maksudnya ada jawapan pada soalan tu ada jawapan. Oh, dah ada. Dah ada jawapan. Pelajar cuma menulis jawapan apa yang dirasakan wajar dan perlu untuk membolehkan mereka memperolehi markah tadi adalah 60 markah. Kalau misalnya tidak ada idea untuk menjawab, saya nasihatkan jangan biarkan kertas tu kosong. Orang yang biar kertas ni kosong, kalau dia tidur kan, dia tidur dia biarkan kertas ni kosong. Kita tak nak tidur. Jawab sepenuhnya sebab jawapan ni kalaulah pelajar tidak ada idea untuk jawapan ni, tengok balik baca pada soalan, so kita lakarkan, kita contengkan di ruang-ruang yang sepatutnya supaya markah tu kita perolehi. Untuk yang bahagian konstruk, untuk bahagian B pula, yang tadi kita kata konstruk ini 5 jenis konstruk yang kita buat untuk soalan bahagian B ni. Walau bagaimanapun daripada 5 ni kita pilih 4 saja. 4 ni boleh mana-mana. Daripada 5 ni kita boleh keluarkan 4 konstruk untuk yang boleh kita tanyakan kepada calon. Yang ini untuk bahagian B adalah respon terhad dan respon terbuka. Cumanya untuk bahagian B ni memang kita kata kalau bahagian A dia bantu untuk calon menjawab sebab dalam kertas soalan tu ada jawapan. Baca betul-betul ada jawapan. Tapi di sini dia macam tidak ada jawapan. Walaupun kita kata tidak ada jawapan, jangan panik. Relax. Dalam soalan yang diberi, kalaupun kita tidak ada idea untuk menterjemahkan jawapan, kita boleh kata contoh kalau prosedur kita boleh kita boleh listkan ataupun kita boleh tuliskan, gariskan. Apa yang patutnya langkah pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Cuma untuk mencipta ataupun reka cipta ni, ini kena sedikit idea. Yang mana untuk saya nasihatkan untuk bahagian B ni, apa yang cikgu bagi pada semua pelajar, sebab sekarang ni kita memang semua mood adalah latih to be kan, ulang kaji untuk membolehkan pelajar menjawab. Contoh untuk soalan reka cipta ni, jika tidak ada idea langsung untuk membuat, tengok balik soalan, lukis semula pun tak apa. Apa yang soalan tu pamerkan. Kalau tidak ada idea. Lukis semula supaya jawapan yang kita tuliskan pada kertas tu tidaklah kosong semata-mata. Kita tengok seterusnya. Ini adalah contoh soalan kertas 1. Contoh soalan kertas 1 ni tadi, pada bahagian A, kita contoh soalannya. CPR adalah satu kaedah yang digunakan dalam pertolongan cemas. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan soalan contoh kertas 1 cikgu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan dan mata pelajaran pada hari ini adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Memang sekarang kami akan memberikan tumpuan kepada contoh soalan bagi kertas 1 bahagian A. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Kita teruskan. Contoh kertas 1 bahagian A ni tadi, kita contoh. CPR adalah satu kaedah yang digunakan dalam pertolongan cemas. Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk menunjukkan urutan yang betul. Kaedah melakukan CPR pada ruang yang disediakan. Urutan 3 telah diberi. Ini dia bagi soalan. Bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Katalah kita hilang, tak ingat kan? Tak ingat, langsung tak ingat. Yang logiknya, tadi saya kata 3 telah diberi kan? 3 telah diberi. Tak apa. Kalau disuruh susun semua pun tak apa. Yang pertama, yang patut calon tengok, yang pertama, kita isi yang pertama dahulu. Kemudian kita isi yang kelima. Apakah logik-logiknya untuk yang pertama? Yang pertama, terlentangkan mangsa dan angkat dagu. Ini logik yang pertama. Takkan tiba-tiba kita terus periksa untuk kertas yang pertama kan? Tak logik tadi. Ini langkah yang pertama. Kemudian kalau kita tengok, ini adalah langkah yang kedua. Periksa dengan mendongakkan kepala mangsa 90 darjah dan lakukan pernafasan mulut ke mulut.
Yang ini ada yang ketiga, kalau soalan diberi maksudnya tidak perlu dijawab lah. Maksudnya ini bonus bagi kita. Kita dah ada. Okey. Dan ini adalah keempat, tiada denyut, lakukan hembusan pernafasan. Okey, dan ini adalah yang kelima. Tadi saya kata jika tidak ada idea untuk menjawab. Okey, bila tidak ada idea untuk menjawab, yang pertama, nyatakan dulu apakah logiknya untuk langkah yang pertama. Okey, kemudian apakah logiknya untuk langkah yang terakhir. Okey? Itu kita tanya dulu. Kita tandakan itu dulu, logiknya. Okey? Macam mana kita nak tengok kat sini? Kat sini mestilah kita kata mangsa dalam keadaan, baringkan mangsa dalam keadaan pemulihan. Okey, ini adalah logiknya. Bila pemulihan mestilah logik yang terakhir. Bab masa dah relax kan? Okey, kemudian 2 dengan 4 ni, okey, ini tengoklah secara logik. Apa yang sepatutnya didahulukan, apakah yang sepatut dikemudiankan. Boleh juga soalan ni diberi dalam bentuk gambar. Macam ni dalam bentuk penyataan. Boleh juga diberi dalam bentuk gambar. Bermaksud kalau bentuk gambar, maksudnya calon kena tengok apakah bentuk gambar untuk pemulihan mesti bentuk maksudnya mangsa tu dah dalam keadaan relax terbaring. Okey? Untuk periksa dengan mendongakkan mestilah ada gambar yang didongakkan macam tu. So kita kena pandai bezakan untuk yang soalan urutan begini. Okey. Okey, cikgu. Okey, yang kedua, kita contoh yang kedua. Okey, masih lagi bahagian A. Untuk bahagian A ni, okey, Rajah menunjukkan 1 liter RLC dan gambar Rajah pembasa. Okey, ini liter, ini gambar Rajah pembasa dia. Okey, kalau kita tengok ni soalan suruh cari galangan. Okey, dapat soalan begini berhati-hati. Kita tengok dulu komponen yang diberi ni, adakah nilainya, contoh kat sini tidak ada nilai. Itu sebab diberi gambar Rajah pembasa ni. Dan kalau nilai ni unitnya dalam mikrofarad untuk kapasitor, biasanya yang ini kita kena jadikan dulu nilainya, kita tukarkan dulu dalam regangan kemuatan. Jangan terus ambil, dicampurkan semua. Tidak boleh. Okey, sebab ini unitnya lain, ini unit yang lain. Kita tahu galangan unit ada dah dalam ohm. Jadinya, okey, bila di sini kalau kita nak berpandukan kepada liter ni, komponen ni saja untuk kita buat galangan untuk mencari nilai, kita tak akan dapat selesai masalah sebab kita tak tahu nilai ni. So, di bagi Rajah ni, kita bentukkan dia baru kita nampak segitiga. Okey, segitiga galangan ni. Yang mana sini adalah sudut 30 darjah. So, untuk kita jawapan kat sini kita boleh gunakan Theorem Pythagoras ataupun trigonometri. Okey. Okey, untuk matematik ni. So, kat sini kita jawab kat sini kita dah ada nilai R, kita dah ada. R kita dah ada, so kita gunakan formula untuk mencari galangan ni tadi, Z di sini, hypotenuse kan? Okey, ini matematik saja. Okey, dengan menggunakan formula Z sama dengan R iaitu perintang ni tadi. Okey, R sini R adalah 100 dalam liter yang diberi, okey, bagi dengan cos theta. Okey, ini adalah trigonometri. Okey, kita bagikan, masukkan nilai, tekan kalkulator, letak 2 tempat perpuluhan, dah cukup dah untuk jawapan. Okey. Sekiranya okey, diberi nilai ini adalah dia suruh cari nilai regangan. Maksudnya regangan, kalau begini, okey, regangan bermaksud sifat regangan ni dia adalah bersifat kearuhan sebab magnitude ke atas. Ya. Yeah. Okey. Kalau magnitude ke bawah dia bersifat kemuatan. Okey, sifatnya. So di sini kita boleh cari untuk perbezaan berapakah beza. Sini adalah beza di antara kalau di sini XL tolak dengan XC yang mana unit sini adalah unit dalam ohm tadi. So formula ni kena ingatlah, kalau tak ingat formula kita tak boleh nak selesaikan masalah juga kan. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada contoh soalan kertas 1 pada bahagian B pula. Okey, pada bahagian B saya kata tadi untuk satu kita ada 4 soalan tadi, satu soalan akan bawa 15 markah. Okey, kita tengok Rajah menunjukkan 1 liter AT sambungan diod silikon. Okey, diod silikon dalam kepala kita terus ada okey voltan yang susut pada diod ni adalah 0.7. Ya. Okey. Dan sebelum kita menjawab soalan ni kita buat analisis dulu. Apa analisis yang perlu kita buat? Okey, di sini kita tengok dalam keadaan ni kita tengok sini liter, suis ni adalah dalam keadaan terbuka. Ya. Bila dalam keadaan terbuka, arus tidak dapat mengalir kan? Okey. Dan di sini pula kalau kita tengok okey, soalan ni okey, untuk lukisan ni ini adalah diod dalam keadaan pincang balikan, pincang songsang. See? Jadinya arus bila pincang balikan di sini atau pincang songsang di sini, dia seolah umpama liter buka. Tidak ada arus yang mengalir di situ. Okey, cumanya di sini arus kita boleh mengalir daripada D1, sini tadi dah buka, tidak ada laluan, dia berhenti kat situ.
Okey, dia terus ini kita boleh applykan hukum Kirchhoff voltan di sini. Okey, di sini. Itu kita kena buat analisis dahulu untuk kita lihat bagaimana soalan tu yang kita nak tafsirkan. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan minta arus ID1, sini arus ID1, voltan susut pada perintang R3, mana R3, sini R3, dan kuasa yang dilepaskan ataupun lesapan kuasa pada perintang R1, mana R1, sini R1. Okey. Bagaimana kita nak buat di sini? Okay, kita mesti ada, tadi saya kata pengetahuan kita tentang hukum Kirchhoff voltan. Seeloknya kita tahu juga hukum Kirchhoff arus. Okay, walaupun sini kita tak pakai. Dan kita mesti tahu juga hukum Ohm. 3 benda tu mesti ada pada kita, untuk mesti ada kita perkemaskan. Okay, so soalan bagaimana? Arus, kita nak cari arus ID1 ni. ID1, laluan ID1 di sini. Okay, dia akan, maksudnya ID1, I1 ni sama laluan dengan ID1 ni tadi. Sama laluan. Okay, sama laluan. Maksudnya ini adalah dalam satu laluan litar tertutup. Okay. Okay, so bagaimana kita nak selesaikan? Kita nak cari ID1. Okay, kita ada 2 perintang kat sini. 2 perintang, R4 dengan R3. Ini secara siri. Yang ni kalau pelajar tak dapat nak selesaikan siri ke selari, tu memang tak dapatlah nak tolong kan. Okey, so sini kita settlekan dulu. Tunjukkan rintangan jumlah, berapakah rintangan jumlah, walaupun saya kata daripada kepala kita boleh baca jumlah berapa kan. Tunjukkan jawapan. Kita kata mesti bermula dengan formula. Masukkan nilai. Okey, masukkan nilai, kita ada R3, nilai R3 ini 5600 ohm ni sama juga nilainya kan, 5.6 kilo ohm. Okey, benda perkara yang sama. Okey, masukkan nilai, okey, baru kita tuliskan jawapan. Okey, biasa sini 2 markah kat sini. Okey, kita belum selesai lagi. Ini kita baru cari rintangan jumlah. Okey, belum selesai lagi. Baru cari rintangan jumlah. Soalan dia nak arus. Okey, saudara anda arus. So, formula arus kita boleh gunakan hukum Ohm yang mana V asal formula. Okey, kita ambil untuk cari I1 ni, asal kalau tak ingat formula kita buat begini, V sama dengan IR. Ini formula, ini hukum Ohm yang perlu kita tahu. Okey, yang mana kita nak cari I, okey, V mesti bagi dengan R. Tetapi di sini, okey, R di sini adalah rintangan jumlah. So rintangan jumlah kita masukkan, dan voltan yang wujud di sini, VS yang wujud di sini, dia ada voltan diode. So kita kena tolakkan. Okay, ini yang kadang-kadang pelajar dia terlepas pandang ni. Okay, dia terus saja ambil voltan jumlah. Dia terlupa yang sini ada diode. So kena tolak dulu voltan diode, baru bagikan dengan rintangan jumlah. Okay, kita masukkan nilai, baru tulis jawapan. Jawapan cukuplah 2 tempat perpuluhan, sudah memadai. Okay, untuk bolehkan 2 markah. Okey, kuasa yang dilepaskan oleh perintah R1, sini tadi perintah R1, kita tahu ini adalah dalam keadaan pincang songsang tadi. So maksudnya litar dalam keadaan terbuka, tidak ada arus yang mengalir. Tapi kita bagi juga formula. Kita bagi formula. Okey, kita bagi formula. Oh, sini sudah salah. Okey, oh dia tak betul. Okey, ini sebenar arti. Sebenarnya VR1, maksudnya VR1 di sini. Okey, VR1 sama dengan, okay, kita arus yang mengalir. Kalau dia tak label, tak apa. Kita letakkan label kita I, R1. Bermaksud arus yang mengalir pada R1. Kita darabkan dengan perintang dia adalah R1. Okay, R1. Sekarang di sini tadi, ini adalah tidak ada arus tadi sebab laluan adalah pincang balikan tu. Yeah. So, kosong di sinilah. Kosong kita darab dengan apa benda banyak pun. Sini 1K, jawapan akan jadi kosong. So sini kosong kerana apa tadi? Kerana awak tuliskan sikit, kerana di berapa? D3. Okey, kerana D3 dalam keadaan pincang songsang. D3 ya, pincang songsang. Sini kita tahu ini positif, dia jumpa dengan katot kan, negatif. So D3 dalam keadaan pincang songsang. Buatkan sedikit langkah kerjanya. Okey, untuk membolehkan kita dapat 2 markah ni tadi. Jangan terus tulis kosong saja. Okey, buatkan sedikit langkah kerjanya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B. Sekiranya suis ditutup, maksudnya suis ni ditutup. Okey, sekiranya suis ditutup dan susut voltan berorientasi perintang R2 adalah 4 volt. Ni R2 di sini, ni dia kata adalah 4 volt. Okey, voltan susut pada dia tanya hitungkan voltan susut pada R4. Okey, R4 sini voltan susut pada R4
arus ID2, arus di sini. Okey, arus pada laluan AB ni dan resapan kuasa pada cabang AB. Okey, bagaimana kita nak buat? Voltan susut pada R4. Ni tadi ada, okey, voltan susut R4. Ini adalah litar selari. Okey, ini selari. Bermaksud voltan di sini sama dengan voltan AB ni sama dengan voltan yang susut pada R4. Okey, voltan pada R4. Okey, so bagaimana kita nak buat? Okey, kita cari VR4 yang mana VR4 tadi kita tahu sama dengan VAB. VR4 ni sama dengan VAB sebab ini adalah litar selari. So kalau kita tak jelas litar siri selari, ini ada masalah untuk nak selesaikan soalan ni. Okey, so kita sambung, kita tahu VD2 tadi adalah ini adalah diod silikon. So kita dapat 0.7. Kita tulis formula dahulu. Okey. Yang ini formula VAB adalah 2. VAB ni voltan diod tambah dengan voltan yang susut pada R2 tadi adalah 4. So kita akan dapat jumlah voltan. Okey, dan seterusnya kita nak mencari arus pada ID2. Okey, ID2 arus di sini tadi. Okey, dengan menggunakan hukum Ohm, VAB voltan keseluruhan ni kita tolak dulu dengan V2. Kenapa kita tolak dengan voltan diod ni? Sebab laluan sini adalah jumlah VAB dan dalam jumlah ni, dalam laluan ni ada diod. So kita kena tolak dulu diod, baru kita bahagikan apa beban yang wujud dalam rintangan tersebut. So beban yang wujud adalah R2. So kita bahagikan, inilah formula yang perlu kita tulis, okey, untuk melayakkan calon dapat markah untuk formula ni. Baru kita masukkan nilai. Okey, R2 tadi adalah 1000 ohm. Okey, 1000 ohm, 1000 ohm sama dengan 1K kan. So kita bahagikan, dapatlah jawapan. Okey. Dan seterusnya kita mencari kuasa lesapan kuasa pada PAV. Okey, antara voltan A dengan B ni. Okey, formula untuk kuasa P sama dengan I kuasa 2R, P sama dengan IV. So mana-mana pun boleh kita gunakan asalkan maklumatnya ada. Okey. Dan kita masukkan tadi maklumat ID2, kita ada maklumat ni tadi dan VAB adalah 4.7 volt. Okey, kita darabkan jawapan yang kita pamerkan itu saja. Okey, kalau jawapan ni banyak-banyak, saya kata letak dia dalam 2 tempat perpuluhan saja. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Percotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Percotan dan mata pelajarannya adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dan sekarang kita akan teruskan dengan bahagian B. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan untuk soalan yang nombor 2 ya. Saya kata tadi kita ada 5 soalan untuk bahagian B, kita boleh pilih mana-mana konstruk boleh jadi. Okay, kita tengok soalan contoh untuk soalan bahagian B untuk soalan nombor 2. Okey, jadual 1 menunjukkan operasi satu sistem untuk mengawal 2 lampu. Okey. Ini adalah soalan PLC yang mana calon kena faham proses dia. Okey, kita tengok operasi ni. Semua lampu tidak berfungsi di awal kendalian. Apabila punat tekan PB2 001 ditekan, lampu merah 01 000 menyala. Okey, selepas punat tekan PB2 0001 dilepaskan, lampu merah masih menyala kerana arus mengalir melalui sesentuh dalaman, iaitu sesentuh pemegang 01000. Okey, selepas 30 saat, okey, lampu hijau 0100 akan menyala dan lampu merah 01000 akan terpadam. Punat tekan PB1 0000 akan memadamkan kedua-dua lampu itu. Okey, soalan dia, berdasarkan jadual yang diberi, lengkapkan gambar rajah tangga dan arahan kod mnemonik yang setara dengan jadual pada lampiran A. Okey, mana lampiran? Soalan ni kalau dia bagi lampiran, maksudnya kita dah mudah sikit lah. Tetapi kalau tidak diberi lampiran, maksudnya calon kena buat. Okey, untuk kita faham soalan ni, kita kena, yang pertama kita kena tahu. Okey, kita tekankan dulu, kita tahu untuk PLC ni kita ada, ini adalah sesentuh lazim buka. Yang mana sesentuh lazim buka ni, maksudnya kalau begini kita buat arus tidak boleh mengalir lah. Kan? Yang ini adalah sesentuh lazim tutup. Okey, maksudnya ini arus tidak boleh mengalir. Kalau tersentuh lazim tutup ni maksudnya arus boleh mengalir. Okey, kita kena pastikan, kenalkan macam mana kita nak tekan. Macam mana kita nak tahu.
Okey, bahagian untuk PLC ni dia ada bahagian output, dia ada bahagian input. Kita kenal pasti dulu. Yang manakah bahagian output? Okey. Sini ini kita kata bahagian input. Okey. Yang ini lampu merah. Lampu merah ini mestilah output. Okey, output. Okey, kita tengok lagi sini. Okey, ini bahagian input ni tadi. Okey, ini bila keadaan dilepaskan, maksudnya kita ada pemegang lampu merah ni terus menyala kerana ada keadaan sesentuh megang yang megang laluan ni untuk membolehkan lampu ni terus menyala. Okey, yang ni selepas 30 saat bermaksud bila ada perkataan ni, maksudnya kita kena ada timer, tim. Kita kena ada masukkan tim sini. Okey, kita ada masukkan tim. Okey. Okey, tim untuk yang pertama ni kita buatlah dia adalah tim 00, bermaksudnya timer yang pertama. Okey, lampu hijau, ni lampu hijau tadi output. Okey, lampu merah ini pun tadi output akan terpadam dan punat tekan PB1 akan memadamkan kedua-dua operasi itu. Okey. So kita tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ni. Okey, kita nak menjawab ini tadi saya kata dia berikan lampiran. Okey. Kalau kita tengok tadi bagaimana kita nak mulakan proses untuk menjawab tadi. Okey, kalau kita tengok soalan tadi, semua lampu tidak fungsi. Maksudnya di awal lampu tidak fungsi di awal kendalian. Bermaksud dalam satu laluan logic line tadi, kita tengok laluan logic line, maksudnya mesti ada satu laluan yang belum ditutup, yang maksudnya yang kita kena tutupkan switch tu. Okey. So kita tengok cadangan jawapan. Okey. Ini cadangan jawapan. Okey, yang tadi kita kata PB1 ni dalam keadaan PB2 ni sekarang. Kalau kita buat ini logic line pertama, kita buat sekarang ni. Kalau kita tengok ni PB2, okey, yang saya kata bahagian input ni tadi. Okey, ini adalah output lampu merah. Dalam keadaan sekarang, maksudnya dalam keadaan sekarang, okey, lampu merah belum menyala. Jadi kita dah memenuhi kriteria yang pertama tadi. Okey, dalam maksudnya yang pertama tadi adalah semua lampu tidak fungsi di awal kendalian. Okey, bila pun nak tekan PB2 ditekan. Jadi bila PB2 ditekan tadi, bila PB2 ditekan bermaksud kita tutuplah. Begitu. Bila kita tutup begitu, maksudnya baru arus boleh mengalir di sini lampu merah. Sini kalau kita tengok ada laluan, maksudnya lampu merah menyala. Ya. Okey, lampu merah menyala. Bila lampu merah menyala, okey, di sini lampu merah ni akan terus menyala sebab kita ada keadaan pegangkan diri ni tadi. Okey, macam mana kita nak tengok? Kita tengok output ni nilai dia, data dia sama dengan data yang ni. Menyebabkan walaupun nanti bila switch ni dibuka, tadi asalnya kita tekan. Okey, bila kita buka, katalah kita buka di sini, lampu merah akan terus menyala. Okey, lampu merah. Kenapa boleh terus menyala? Sebab yang ni bila sini on, automatik sini akan tertutup sesentuh dalaman ni. Bila tertutup, laluan arus kita boleh daripada live sini dia akan pergi terus untuk ke output. Itu sebab kita tadi soalan kenyataan soalan tadi, okey, daripada kalau kita tengok kenyataan soalan, okey, punat tekan PB201 dilepaskan, lampu merah masih menyala kerana arus mengalir sesentuh dalaman. Ini kita kata keadaan pemegang ataupun keadaan pegangkan diri ini tadi. Okey, so itu yang kita buat, okey, untuk laluan ni. Kalau tidak ada laluan ni, kita buat keadaan kalau tidak ada keadaan pegangkan diri ni, maksudnya apabila PB2 dilepaskan, maksudnya lampu merah ni dah akan terpadam lah. Yes, kan? Jadinya kita perlu buat keadaan pegangkan diri supaya kita nak ikut kehendak kenyataan soalan tadi. Okey. So bila awak dah design, bila calon-calon dah design ni, saya nasihatkan kita refer balik pada kenyataan soalan. Adakah yang kita design ni, yang kita reka ni memenuhi kehendak soalan tadi? Okey, pernyataan satu, pernyataan adakah memenuhi? Kalau dah memenuhi, maksudnya apa yang kita buat ni dah betul lah. So jangan risaulah, kita teruskan. Okey. So kita teruskan yang ni tadi. Okey, yang ni tadi data dia sama. Tadi bila kita kata PB2 ditekan, lampu merah akan menyala. Sini kita tengok data yang sama, ini tertutup secara tak langsung, sesentuh dalaman, sesentuh lazim buka 010 pun akan tertutup. Kenapa tertutup? Tengok data yang sama, sini data sama, 0100 untuk bahagian output ni. Okay, dia jadi input pula untuk logic line yang kedua. Okay? Data yang ni dia jadi input untuk logic line yang kedua untuk membolehkan arus mengalir
ke tim. Okey. Kalau kita tak ada data ni, kita buat macam mana kita nak arus tim ni kita nak wujudkan, kita nak aktifkan. So kita kena buat data ni, output data lampu merah ni kita kena masukkan dia sebagai input. Okey, supaya arus boleh mengalir ke tim yang pertama ni tadi. Tadi kita tengok masa tadi dia nak 30 saat. So bila 30 saat kita masukkan nilai yang betul untuk kita masukkan masa untuk tim ni tadi. So sini maksudnya arus mengalir, tim akan aktif. Okey, belum lagi berfungsi dia baru aktif. Bila aktif selepas 30 saat barulah tim ni sesentuh lazim buka tim 00 ni akan tertutup selepas 30 saat. Sebab masa yang kita bagi. Bila tertutup sini, kalau kita tengok ni, ini ada arus mengalir. Okey, selepas 30 saat lazim buka tim 00 akan tertutup. Okey, lampu hijau akan menyala. Okey, sebab ada laluan arus. Okey, bila lampu hijau akan menyala, okay, kita tengok sekarang dalam kenyataan dia nak tutupkan lampu merah kan. Okey. So di sini bila lampu hijau menyala, kita tengok sini data. Data sini bila sini on, okey, data yang sama dia akan jadi off kat sini. Dia akan terbuka yang ni. Okey, bila terbuka sini, so lampu merah dia akan padamlah. Okey, so yang ni kita design, kita yang nak lampu merah ni padam. Maksudnya kita kena sesentuh dalaman ni kita kena jadikan dia awalnya sesentuh lazim tutup supaya bila sini on lampu hijau ni menyala, bila sini on sini akan off. Okey, bila sini on dia akan off data yang sama. Okey, kalau sini maksudnya kalau kita bagi sini sesentuh ni, kalau kita bagi sesentuh lazim buka, maksudnya bila sini on dia akan on. Okey, sekarang kita nak jadikan, kita nak stopkan lampu merah ni, mesti kita ambil data yang sama ni, kita buat pada laluan arus supaya kita nak berhentikan laluan arus daripada awal sampai akhir supaya lampu merah ni tidak berkendali. So, bila kita buat design data ni, okay, saya nasihatkan, okay, pelajar dia dah design, katalah dia dah design kan. Bila dia design, kita tengok satu persatu tengok, dia ikut tak kenyataan soalan yang diberi tadi, okay? Selagi dia tak ikut, maksudnya kita tak betul lah sebab kenyataan kita tadi kita nak design, nak reka rajah tangga ni bergantung kepada penyataan yang diberi. So, bila dah siap buat yang ni, okay, jangan tergopoh-gapah, cek balik soalan kita, betul tak yang kita design ni mengikut tak penyataan soalan yang diberi. Okey? Dan untuk seterusnya, soalan biasanya kalau dia suruh, soalan tadi dia suruh tuliskan apakah kod mnemoniknya. So kita baca sini awal ni, ini adalah load node. Okay, kenapa load node? Sebab dia slash kat sini. Okay, dia adalah blok yang baru starting. Okay, jadi load node kita masukkan datanya. Data kita baca apa yang ada di sini ataupun mengikut pada pernyataan tadi. Jadi kita tuliskan datanya. Okay, selepas tu, okay, load node kita jumpa load. Okay, load di sini, sebab kenapa load? Sebab ini blok yang baru di sini. Okay, so di atas ni mesti load lah. Okay, load, sebab kita yang design begitu kan. So sini load dengan datanya. Okay, dan di bawah, okay, kita baca lita ni, kita design lita ni, kita baca di sini. Kemudian kita ke bawah dulu. Okay, jangan terus. Kita bawah dulu, okay, baru kita teruskan. So di bawah kita akan jumpa O. Okay, dengan datanya 01000. Kemudian di sini ada dua load. Okay, ni load not load. Ada dua load yang kita sambung secara siri. Okay, dua load yang kita sambung secara siri. So, kita ada arahan end load, okay, tanpa data. Okay, so sini kita ada end load, okay, tanpa data. Kita kena masukkan program ni, end load ni, okay, tanpa data. Kena masukkan program end load ni. Kalau tak, nanti kita jadi, program jadi tak betul. Okay, kemudian kita ada end node. Sini kita buat end node tadi. Okay, end node. Okay, dengan data dia dan out. Okay, sini out dengan data dia lampu merah ni tadi. Okay, ini adalah kemudian ke bawah tadi ini rajak yang baru, blok yang baru di bawah. Okay, ini blok yang baru mestilah starting dia adalah load. Okay, load datanya adalah 01000 dan kita akan jumpa tim. Tim ni pada bahagian output, tim. Okay, tim yang mana? Tim yang 000. Yang mana masanya adalah 30 saat tadi. Masanya 30 saat. So, sini, okay, di bawah kita nak hidupkan. Sini adalah load, okay.
Load tadi, load yang mana? Load yang tim tadi. Tim yang kita nyatakan tadi. Okey, untuk data dia. Dan out yang mana? Out lampu hijau yang kita nak masukkan. Kita masukkan data dan end. Okey, so di sini bila dah siap, okey, maksudnya di sini kalau kita nak compare balik kita punya jawapan betul ke tak. Sini kalau kita tengok logic line yang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 logic line kan? Yeah. So bagaimana kita nak tengok logic line kat sini kita buat betul ke tak? Kita tengok untuk logic line dia mesti bermula dengan load, berakhir dengan out, atau bermula dengan load, berakhir dengan team, atau bermula dengan load, berakhir dengan counter, CNT. Okey? So di sini kalau kita tengok berapa logic line yang kita dah buat. Okey, kita follow. Okey, sini load bermula dengan load, berakhir dengan out. Mana out? Sini. So sini satu logic line. Sini bermula dengan load, okey, berakhir dengan team. Team tadi kita kata pun adalah output kan? Ini dua logic line. Okey, logic line yang kedua. Bermula dengan load, berakhir dengan out. Ini load, berakhir dengan out. Logic line yang ketiga dan ending the program. Ini adalah logic line yang keempat. Ini mesti yang akhir. Okey. Yang terakhir untuk kita punya program mesti kita masukkan. Okay, kalau tak nanti kita tak boleh, tak selesai jawapan kita. Ya, cikgu. Dan yang ni kalau kita buat macam ni, dah lepas semak, maknanya kita dah dapat dah 15 markah penuh. Ya, betul. Kalau tanpa salah di sini, kita akan dapat 15 markah untuk kertas ni. Okeylah cikgu. Dan begitulah kita boleh semak jawapan kita untuk memastikan kita dapat markah maksimum, dan untuk kali ini adalah 15 markah. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, dan kita akan teruskan dengan bahagian B. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan untuk contoh soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini Rajah 3 menunjukkan dua jenis aplikasi litar elektronik yang menggunakan komponen elektronik optik. Okey, dia tunjukkan dua litar ataupun apa-apa sajalah. Okey, ini contoh. Dua litar. Berlitar A, kita ada litar B. Okey, soalan, pilih litar yang paling sesuai untuk digunakan sebagai litar pengesan cahaya. Soalan dia suruh pilih litar yang paling sesuai. Kita ada dua litar. Okay, nyatakan fungsi komponen Q1. Tu biasanya ini soalan mungkin soalan tambahan untuk backup calon, ataupun tengoklah soalan apa. Kalau soalan dia full bagi untuk pilih ataupun untuk bahagian A saja, maksudnya kita buat rumusan untuk bahagian A saja. Okey. Untuk bahagian B, jika ada soalan, maksudnya kita biasanya dia akan merujuk kepada mana-mana litar A ataupun litar B. Okey, so bagaimana kita nak buat soalan ni? Bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Bagaimana kita nak menjawab? Okay, yang paling saya nasihatkan untuk calon, kita jawab dalam bentuk jadual. Kenapa jawab dalam bentuk jadual? Bila kita jawab dalam bentuk jadual ni, kita boleh nyatakan untuk bahagian A, dan pada benda yang sama juga kita boleh comparekan ataupun kita bandingkan, kita nyatakan fakta-fakta yang ada untuk bahagian B. Jadi kita tidak akan terlepas. Bukan saya kata wajib tak, tetapi kalau kita buat dalam bentuk jadual ni, kita akan dapat seiring. Sama-sama kita ulas untuk bahagian litar bahagian A, litar bahagian B, ataupun apa sajalah komponen bahagian A, komponen bahagian B. Kita tidak akan terlepas kalau kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Okey, di sini kalau kita lihat ni tadi, kita buat sedikit analisis untuk kita nak pilih untuk kita nak menjawab tadi kan. Okey. Kita tengok litar di sini apa yang kita nak buat. Okey. Apa yang boleh kita tengok? Okey, yang pertama kita ada sini ada LDR. Okey, yang sini ada fototransistor. Okey. Itu maksudnya dua komponen ni yang kita, sebab soalan pun adalah sebagai litar pengesan cahaya. Maksudnya kita soalan ni berfokus kepada untuk kita buatkan litar pengesan cahaya yang mana komponen ni fokus pada komponen ni. Jadi kita menghurai ataupun fakta yang kita masukkan, yang kita huraikan adalah berdasarkan kepada dua komponen ni untuk litar A dan litar B. Okey.
Tetapi jika katalah contoh pelajar dia tidak ada idea kan nak buat, nak komponen tidak ada idea untuk menulis tentang komponen ke tentang apa yang dipamerkan oleh Lita ni, Lita A ataupun Lita B, kita boleh utarakan, boleh tulis sebagai jawapan. Contoh kita kata kita ada Q1. Ini kalau tidak ada langsung, tidak ada kita tidak ada fakta tentang kita nak huraikan LDR dengan fototransistor ni kan. Jika saya kata tadi, jika tidak ada langsung idea, bolehlah buat untuk komponen yang ada ni untuk kita huraikan. Itu pilihan terakhir ya. Bagaimana tadi? Kalau kita tengok di sini, Lita A berkendali apabila mengesan cahaya di sekitarnya. Untuk Lita B, dia memerlukan keamatan cahaya yang tinggi untuk berkendali. Kecekapan kendalian kurang kerana kepekaan cahaya rendah. Suhu lebih mempengaruhi ataupun suhu lebih pengaruh atau merubah kerintangan. Yang ini tadi, kalau kita boleh bandingkan A dengan B, terus ini mengesan cahaya. Maksudnya kita tuliskan Lita A tadi, kita tuliskan apa yang ada boleh juga, dan perkara yang sama pun kita tuliskan untuk huraian yang kita buat untuk Lita B pun sama juga. Tadi kita bercerita tentang berkendali apabila cahaya ada di sekitarnya. Bagaimana dengan keadaan Lita B pula? Fakta dia berkendali apabila mengesan cahaya yang diarahkan kepadanya sahaja. Yang ini maksudnya, kalau kita sini tadi saya kata, kalau kita dah buat jadual tadi, kita ada jadual, kita tulis fakta yang pertama, dan untuk kita ingat, kita tulis boleh je tulis untuk fakta yang sama, tetapi untuk Lita B. Tadi saya kata kenapa kita buat jalan jadual ni, supaya kita hurai benda yang sama. Supaya kita dalam jadual ni dia guide kita kan. Kita boleh gunakan kita tentang Lita A sebagai rujukan lah untuk jawab Lita B. Sebagai rujukan kita. Ini kita cerita tentang bagaimana kita gunakan cahaya tu untuk Lita A dan Lita B. Supaya jadual ni memandu kita sebenarnya untuk kita menulis apakah cahaya yang perlu kita huraikan untuk kedua-dua Lita ni. Kalau kita tidak ada jadual, mungkin kita akan tulis Lita A, untuk kenyataan Lita A kita tulis tentang suhu contoh kan. Untuk kenyataan Lita B kita cerita pula tentang benda lain, kos ke apa ke. Jadi dia tak kena kan. Jadi kalau kita buat jadual, kita akan ikut. Maksudnya bila Lita A kita cerita tentang cahaya di sekitarnya, Lita B pun kita cerita cahaya juga. Itu maksudnya lebih tepat kita punya huraian untuk kedua-dua Lita tu. Untuk perkara yang sama, yang lain pun sama. Maksudnya yang ini jadual ni untuk guide kita supaya kita betul untuk menulis huraian ataupun fakta yang kita nak tuliskan tadi. Baik cikgu. Ini kepekaan tinggi. Ini adalah kecekapan kendalian dia. Ini adalah fakta yang perlu kita tuliskan. Dan soalan tadi dia suruh pilih kan. Ini kadang-kadang cadung terlupa satu benda ni. Dia suruh pilih, dia tak pilih pun. Rugilah makan kan. So bila dia suruh pilih, kita pilih lah. Tadi kalau kita lihat kedua-dua Lita, ataupun kedua-dua bahan, kedua komponen, kedua-dua apa saja yang dibandingkan, kita scan dulu, kita tengok manakah yang lebih memberi kelebihan, sama ada A ataupun B. So bila kita scan kedua-duanya, so kita tengoklah mana fakta yang memihak untuk kita memilih, itu yang kita pilih lah. Salah pilih pun jadi salah juga kan. So kita scan awal tu untuk kita memilih apakah fakta yang memberi kelebihan kepada kita. Tapi kita hurai dua-dua ya. Jangan hurai satu saja. Nanti markah kita akan dapat sebelah saja. Itu Lita A, so kita pilih Lita A. Maksudnya kita kena tuliskan apakah pilihan dia tadi. Soalan dia tanya fungsi Q1 sebab itu tadi soalan tanya apakah fungsi Q1. Dalam soalan ni tadi, dia tanya fungsi Q1. Q1 tadi adalah transistor. Jadi transistor tadi adalah berfungsi sebagai switch dan penguat ataupun apa saja soalan yang berkaitan dengan, maksudnya kita kena ada sedikit knowledge atau pengetahuan tentang perkara yang dirujuk tadi. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang seterusnya, raja menunjukkan 1 liter penguat.
Okey, Raja menunjukkan satu lita penguat. Okey, nyatakan nama komponen penguat. Okey. Terangkan kendalian. Terangkan kendalian lita. Okey, terangkan kendalian lita. Okey. Dia minta nama komponen ini, dia kata lita penguat. Namakan komponen penguat. Okey, ini berhati-hati ya. Dia tanya namakan komponen penguat. Okey. Apa jawapannya agak-agaknya? Okey. Jawapan. Kita tahu pun penguat transistor adalah sebagai penguat. Tadi kita kata transistor, fungsi transistor adalah satu sebagai penguat dan satu lagi sebagai switch tadi kan? Ya. Okey. So, komponen penguat tadi adalah transistor. Okey. Soalan. Tadi terangkan kendalian lita. Okey. Bila soalan terangkan kendalian lita ni, okey. So, kita kena ceritakan satu persatu. Okey. So, yang ini transistor dipincang ke depan apabila tapak pemancar base emitter disambung. Okey, yang ini saya nasihatkan semua orang, saya rasa semua cikgu awak pun dah nasihatkan buat secara point. Okey, jangan buat secara karangan. Kita bukan menjawab bahasa Melayu, kita menjawab adalah subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. So, kita jawab secara point. Apa point yang seterusnya? Okey, ini poin yang seterusnya untuk kita jawab. Okey, dan kita tuliskan satu persatu. Sekiranya katalah tidak ingat untuk poin-poin yang perlu kita jawab ni, okey, pelajar ingatlah apa pincang atau transistor, bagaimana dia berfungsi. Okey, nyatakan sekurang-kurangnya ada sedikit urutan untuk kita menceritakan proses transistor tersebut. Okey, ataupun apa-apa saja kendalian, jangan biarkan jawapan tu kosong saja, tidak bertulis. Okey, kalaulah pening juga nak jawab, tak dapat nak jawab, tidak ada idea, tengok gambar rajah, apa rajah yang diberi, cuba menulis apakah kendalian yang diminta satu persatu. Jangan biarkan jawapan kosong. Okey, baiklah cikgu, dan itulah dia kata-kata nasihat daripada Cikgu Zaharatul bagi mereka yang akan ataupun bakal menduduki SPM nanti. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit pesanan kepada mereka juga. Okey, untuk pesanan SPM kita akan hadapi ini, untuk cemerlang, saya nasihatkan semua pelajar-pelajar satu Malaysia yang mengambil subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni, buat latihan kendiri. Bermaksud set yang ada yang cikgu dah buat tu, kita ada kertas satu, bahagian A dan bahagian B, buat latihan sendiri, buat latihan kendiri, patuhi masa 2.5 jam, patuhi masa, buat latihan, kemudian kita semak jawapan. Tak perlu nak suruh cikgu pun semak, sebab cikgu dah bagi jawapan kan. Kita semak jawapan, boleh tak kita capai markah A+ ataupun B+. Kalau B+ tu maksudnya kurang lah kan. So kena buatlah latih to B yang seterusnya supaya kita dapat jawapan kita yang sepatutnya kita tulis. Ya, dan pada hari menjawab nanti, jawab di ruang yang diberikan. Tak cukup kertas, angkat tangan. Itu saja. Selamat maju jaya. Semoga cemerlang dalam subjek PKEE pada 15 bulan 3 ni nanti. Terima kasih Cikgu Zaharatul. Itulah saja untuk hari ini dan harap anda semua dapat markah maksimum bagi kertas ini, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Semoga berjaya.